Assalamualaikum, selamat petang sahabat-sahabat sekalian dan juga saya punya subscriber. Saya hari ni ada satu nak share berkenaan van semput. Bila kita bawa, dia tak ada power, tukar gear, dia senggut macam tu. Kita check dulu apa punca. Biasa selalunya orang akan cakap, oh ni carburetor kot, oh ni mungkin dia punya filter petrol kot, mungkin dia punya plug kot, mungkin dia punya distributor kot. Tuan-tuan pun tahu, saya punya style, saya paling tak suka perkataan mungkin. Jadi kalau kita nak tahu, kita periksa apa masalah. Kita periksa, kita start Kita start. Dengar apa yang saya dengar dekat sini adalah bunyi tepet dia kuat. Tik 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 tik. Yang pertama sekali, kalau untuk masalah macam ni, cadangan saya selalu kita buat full setting. Apa itu full setting? Senang cerita macam tu tuan-tuan. Setiap enjin yang menggunakan piston macam ni, kalau macam Vanet ni dia 4 piston sebaris ataupun dia panggil 4 orang satu pasukan. Jadi senang cerita, setiap pasukan ni, setiap orang ni, maksudnya setiap piston ni, dia nak menghasilkan yang sama rata. Jadi bagi saya, kalau salah seorang tak cun, tak bagi prestasi yang cukup, jadi tak cukup lah powernya. Apa itu? Kita kena adjust tepet terlebih dahulu. Lepas tu, kalau macam kata tadi, kalau carburetor dia bermasalah, kita boleh tengok kat sini. Dekat exhaust kita boleh dengar. Okay, kita start, kita duduk kat exhaust. Dengar kat exhaust. Dekat exhaust, nak dengar bunyi buk, 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 itu kena ada kalau carburetor tu dia kotor ataupun sumbat. Yang kedua, mesti nak ada asap hitam kat sini. Tak nampak asap hitam. Sekarang isu asap hitam tak ada. Jadi bagi saya, carburetor tak masalah. Tapi sekarang ni, van ni, owner ni kata kalau dia bawa, tak ada power. Kita run. Macam semput Kenapa dia boleh semput? Sedangkan saya kata carburetor tak ada masalah. Macam saya cakap tadi tuan-tuan, untuk setiap enjin nak dapat prestasi maksimum, petrol nak kena lancar, angin nak kena cukup, api nak kena kuat untuk bakar minyak dan angin yang dihasilkan oleh carburetor. Jadi salah satu sistem tadi tidak mencukupi, tak jadi tuan-tuan. Contoh ibarat macam orang masak gulai tuan-tuan. Orang masak gulai tuan-tuan, saya suka terangkan benda macam ni sebab bukan semua orang faham pasal enjin. Kalau dia memang ada basic pasal otomotif, tak apa. Tapi bukan semua orang faham. Okey, saya cerita balik pasal gulai. Gulai tuan-tuan, agak-agak kalau terlebih santan, sedap tak? Terkurang santan, sedap tak? Jadi nak kena ngam Begitu juga, cili lebih sedap ke tak? Cili kurang sedap tak? Tak sedap kan? Garam kurang sedap tak? Kalau garam terlebih sedap tak? Jadi itu saya kata, dia nak ngam-ngam secukup rasa. Begitulah juga enjin. Jadi kalau dia secukup rasa, api yang dihasilkan bersesuaian untuk bakar minyak yang ada, sedaplah dia. Api kuat sangat pun, dia akan jadi jacking. Dia akan jadi pinking. Dia akan bunyi krrrr. Masa kita tukar gear 3, gear 4, dia akan bunyi pinking. Api terlalu tinggi. Bukan saya kata tak boleh pakai plug power, boleh, tak ada masalah. Tapi kita set tu, dia nak ngam-ngam saja. Okey, saya suka bagi cadangan kat customer. Kalau masalah macam ni, elok kita buat full setting. Kadang-kadang customer fikir, oh mahal kot. Bagi saya tak mahal kalau dia tak banyak masalah. Jadi apa yang pertama sekali, kalau masalah macam ni, saya suka panaskan enjin terlebih dahulu sebab saya nak adjust tepet. Kita panaskan enjin dia dulu. Lebih kurang dalam 20 ke 15 minit. Supaya nak dapat temperature optimum. Tapi ini masalah sekarang meter temperature rosak. Kita panaskan dulu. Kedua, saya suka cuci dulu leaking kat kawasan ni. Supaya customer tengok nanti bila dia dapat van dia, ui, bersih, tak ada leaking. Jadi itu pun satu advantage. Yang kedua, selepas kita buat, kita tak nampak ada. Kalau dia ada leaking, automatik kita tahu, oh ada masalah leaking. Jadi dah tak banyak kerja. Tak salah pun kita buat kerja lebih sikit. Nanti kita bersihkan part-part ni semua. Lepas tu kita start enjin, panaskan enjin lebih kurang 15 ke 20 minit, baru kita adjust tepet. Kita proceed
tuan-tuan. Proses yang pertama saya cerita tadi, saya bersihkan dulu part-part ni supaya nanti bersih. Customer pun senang hati tengok. Dan kebetulan pula customer minta radiator pergi hantar servis sekali. Tuan tengok tak asap ni. Asap ni sebab saya dah panaskan enjin. Saya panaskan enjin terlebih dahulu sebelum saya start. Panaskan enjin barulah saya adjust step. Kalau tuan-tuan dengar kat sini, memang tak ada semput. Tapi tengok kalau kita main minyak. Nampak? Dengar tak? Dengar tak? Berat. Macam tak ada power. Tengok tak ada semput. Tengok asap tanda enjin tu panas Tuan-tuan tengok, tak ada pun semput, tak ada masalah kot. Sekarang masalahnya customer ni komplain. Tak boleh pergi laju. Wow, tak jaga minyak hitam. Minyak hitam kurang jagaan. Hitam bay. Okey, sekarang kita buat proses adjust step pad. Check step pad dia. Ketatkan dulu yang 5 ni. Okey. Kita check step pad dulu. Ini basic Basic setiap enjin. Tengok. Kita check step pad dia. Betul ke step pad dia ni? Ini basic setiap enjin. Okey. Longgar tuan-tuan. Ini adalah piston nombor 2 punya step pad. Ni inlet. Ni longgar. Kalau tuan nak dengar tak apa, kita start. Bagi tuan-tuan dengar. Kita start dulu. Sebelum kita adjust step pad, kita dengar. Bagi tuan-tuan dengar. Dengar tak? Bising kan? Sekarang kita adjust balik. Nanti tuan-tuan kata saya sembang. Enggak Saya tak perlu terangkan sebab sebelum ni saya pun dah buat tutorial pasal adjust step pad. Cuma saya nak bagi tahu pentingnya full setting untuk prestasi. Ni saya cerita balik Pentingnya full setting untuk prestasi enjin. Memanglah kita dengar elok je, tapi bila bawa asal ni van aku macam tak ada power. Pelak dah tukar baru.
Van dah upgrade CDI tapi kurang power. Kenapa? Full setting lah jawabnya. Cun, kurang lah. Kebanyakan orang bila buat top overhaul, dia tak ada adjust step pad ni 2 kali. Sepatutnya 2 kali. Lainlah kalau engine tu dia pakai lifter valve, tak perlulah adjust step pad sebab dia pakai tap pad hidrolik. Longgar. Nampak sini? Tak nampak atas. Efek semua longgar. Longgar tuan-tuan. Last. Yang terakhir, tengok macam mana. Pun longgar tuan-tuan. Macam mana nak prestasi kalau tap pad pun tengah langgang? Lepas kita ajar tap pad ni, saya start, tuan dengar sendiri.
Longgar sikit. Cukup. Okey, kita start sekarang. Dengar sendiri. Macam mana bunyi dia? Bertepet eh? Bawa adjust tepet tu. Kita try kan? Nampak tak ada beza tak? Tu baru adjust tepet. Jadi proses berikutnya apa pula? Jadi ini baru satu, adjust tepet. Apa proses berikutnya? Proses berikutnya api. Jadi kita nak, kalau untuk adjust, untuk setting ni, full setting ni, tepet ni adalah basic tuan-tuan. Basic. Sesebuah enjin, tepet nak kena betul. Barulah dia boleh sedut petrol dan bahan bakar. Petrol di dalam manifold dengan angin pergi ke ruang pembakaran dengan cantik. Dan 4 piston ni nak kena bekerjasama. Sama tugas. Si Polan buat 10. Kalau contoh piston nombor 1 buat 10, piston nombor 2 pun nak 10. Piston nombor 3 pun nak sama. Tak ada yang kurang. Tak ada balance. Jadi bila semuanya 4-4 ni bekerja dengan baik, tim dia mesti padu. Pertama tepet. Yang kedua nanti api pula kita setting. Untuk elektronik, distributor ni nak kena laras dengan betul. Lepas tu advance sikit dia punya wiring untuk api yang padu. Selepas tu apa pula? Kita check lah dulu. Lepas kita buat yang tu, tengok macam mana efek dia. Kita buka plug, tengok plug. Kalau plug tu rasa-rasa macam kurang cantik pembakaran dia, kita buatlah full service carburetor. Kita tune cun-cun. Kalau kelas dia cantik, owner sebelum ni jaga minyak hitam, saya berani jamin dia power. Mesti power. Okey? Nanti kita update video yang berikutnya tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Tepet kita dah adjust. Okey. Sekarang ni kita check api pula. Untuk elektronik, sekarang ni dia dah elektronik ya. Untuk elektronik, kalau nak tahu api dia power tak power, okey tak okey, kita buka yang ni, wire ni. Letak je kat atas ni. Start. Dia nakkan api biru ya. Sebab kita dah advance api. Kalau dah advance elektronik, api nak biru. Tengok. Tengok ni dulu. Tengok api dia. Api kecil Tengok balik Tak ada api kecil. Jadi apa nak buat? Tukarlah coil botol ni dulu tuan. Jadi kata selama ni, oh carburetor masalah. Sedangkan api dia sendiri pun kecil. Macam mana nak buat carburetor? Okey tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, kita nak tahu ada masalah wiring tak kat sini. Pertama sekali on kunci pakai test light Kalau elektronik ni dalam keadaan baik, dua-dua ni ada current. Kita on kunci sampai lampu merah menyala. Kita letak kat sini. Ada api Ada api, tak ada isu kat sini. Lepas tu kat sini pun check ada api. On. Okey. Wire kat bawah ni tuan, ni dia panggil resistor ataupun saya dah banyak kali saya bagi tahu, ataupun orang panggil batu putih. Orang kata batu putih ni wajib. Wajib untuk contact point. Untuk elektronik tak perlu, sebab guna dia adalah cut current. Kalau tuan pakai dekat elektronik, api tuan tak maksimum. Jadi tak ada guna pun pakai elektronik kalau pakai batu ni. Jadi dia patut buang ataupun bypass je wire ni. Sebab kita nak maksimumkan current Tujuan kita tukar CDI ataupun elektronik ni nak bagi api kuat kan. Jadi kalau tak bypasskan wire ni, tak advance wiring, tak diguna pun pakai elektronik. Tak dapat power maksimum tuan. Jadi saya punya style, saya akan bypasskan current ni.
Okey, kita dah bypasskan karing, kita check balik, double check. Confirm ke coil ni masalah. Setik wire. Setik wire. Okey, wire yang coklat ni saya tak pakai. Ini adalah wire pergi wiring pergi contact point. Sekarang contact point kita dah tak pakai, buat apa nak guna lagi. Tutup wire ni. So kita pasang wire dia. Yang ni positif, yang ni merah positif. Sama washer. Lepas tu wire biru ni negatif Okey, kita check macam mana api dia sekarang. Letak je benda ni kat sini macam tadi balik. Dia nak spark biru Kalau anda kata spark biru tak juga keluar, makna elektronik dia ada masalah. Tu bunyi dah lain macam lah tu. Tengok balik. Jadi tuan-tuan, sekarang kita dah nampak punca dia adalah api dengan tepet yang tak betul. Kita start tengok. Kita test rem ni, enjin sejuk belting ada bunyi. Sekarang kita check pula dia punya pemasangan distributor ni. Betul tak pemasangan distributor ni? Kadang-kadang semua orang boleh pasang, tetapi nak dapatkan api yang betul, setting yang betul tu susah lah. Sebab dia ni bukan macam Wira punya style. Wira dia ada lock. Jadi kalau tak betul pasang, dia tak masuk. Untuk vanet ni, terbalik ke, terlebih ke, terkurang gigi ke, dia still boleh masuk. Jadi apa yang akan berlaku adalah tak padu lah. Jadi bila tak padu, dah mula pening. Mulalah up dekat grup. Nanti grup bagi 10 komen. Jadi agak-agak kita ni 10 komen tu kita nak buat tak? Nak buat tak 10 komen yang orang komen tu? Jadi itu saya kata, saya sharekan ilmu ni untuk tuan-tuan, supaya tuan-tuan faham masalah van tuan-tuan sendiri. Jadi sebenarnya faedah ni bukan untuk saya, untuk tuan-tuan sendiri. Sebab saya dah buka rahsia pomen. Kecap besar. Ni yang saya buka ni rahsia saya ni. Rahsia macam mana mengenal, mencari punca masalah van semput, tak ada power, minyak kuat. Inilah dia sekarang yang saya sharekan ni. Jadi kalau tuan-tuan spotting, sila subscribe dan like. Sumbangan. Macam mana kita nak tahu betul ke dia pasang ni? Macam mana kita nak tahu?
Okey, sekarang benda dah terbuka kan. Boleh tengok kat atas ni, tengoklah kat tepet ni. Macam mana nak tahu kedudukan nombor 1. Ni pun banyak orang tanya saya ni. Ramai orang PM saya. Bang, macam mana nak pasang distributor? Ha, sekarang ni saya bukakan rahsia untuk tuan-tuan. Saya rugi sebenarnya buka rahsia ni tuan-tuan sebab nanti ramai orang akan boleh buat sendiri. Tapi bagi saya bukan tu yang penting. Sebab bagi saya satu je. Bila saya sharekan ilmu yang baik, orang gunakan, pahala tu mengalir kat saya. Walaupun besok saya dah tak ada pun, pahala tu still mengalir kat saya. Itu yang saya rasa sekarang ni. Tak ada lebih pada tuan-tuan. Kalau setakat YouTube ni berapa sangatlah dia bayar saya. Kita tengok Kita nak tengok kat sini. Ni nombor 4 Nombor 4 dengan nombor 1 ni dia sama bergerak. Piston nombor 1 dengan piston nombor 4 sama turun sama naik. Sekarang ni kita nak cari nombor 1 dulu. Okey, macam mana tahu? Tengok ni. Tepet ni. Tepet nombor 4 ni dia akan turun. Perhati tengok dia. Yang exhaust ke, yang minyak ke sama je. Tak kisah mana-mana tuan tengok. Tengok nombor 4 sekarang turun. Lepas dia turun, dia naik balik. Dia mula naik Perhati elok-elok Selepas dia dah tak bergerak dah, makna dia dah stop. Okey, piston nombor 1 top. Kita kena tengok kat puli ni. Tuan tengok dekat puli ni. Puli ni ada nombor tengok. Nampak tak nombor? 0, 10, 20. Saya suka letak dekat 10. 10 tu style saya lah. 10. Dan dekat puli ni pun dia ada marking titik ni kat sini. Ni, marking titik. Tapi macam mana kita nak tahu marking titik tu dah ngam? Berpandukan tepet lah tuan. Okey, sekarang dia dah terlebih tuan tengok Puli dengan marking ni dah tak sama. Kita patah balik. Kita samakan dia. Okey, dah sama. Yang kedua, distributor ni. Distributor ni ada rotor dan dekat sini ada point plug. Point plug ni, rotor ni yang hantar api pergi setiap point ni. 1, 3, 4, 2. Sekarang kita nak tahu nombor 1. Nombor 1 di mana saja kita boleh bubuh tuan-tuan. Macam ni Kita bubuh saja nombor 1 di sini, di sini, di sini, di sini, di mana saja untuk vanet Jadi sekarang ni untuk nak kemas, nak smart. Nak smart Di sini tu paling cantik lah. Sebab apa? Kalau kita pasang wire plug, tengok. Wire plug ni bukan semua sama panjang. 1, 3, 4, 2. Jadi cantik. Jadi okey dah nombor 1 kat sini. Tapi kita nak tahu betul ke tepat dia pasang ni. Okey. Ni, marker pen ni. Kita titik dulu nombor 1 dekat sini. Dekat titik ni. Nombor 1. Tengok Nampak nombor 1 kat sini. Dekat bawah nombor 1. Jadi sekarang tuan boleh tengok rotor. Rotor dengan titik. Saya ulang balik Ni, rotor ni dengan titik ni tidak selari. Tuan tengok betul-betul. Tidak selari. Jadi apa yang berlaku? Api advance sangat-sangat. Bila api advance sangat-sangat, start pun berat. Nanti besok pagi macam kurang current. Tu saya kata bukan semua orang boleh pasang dengan betul. Jadi apa kita nak buat? Kita kena betulkanlah kedudukan dia tuan-tuan. Betulkan kedudukan dia. Kita buka balik rotor. Jadi kita buka distributor ni, kita betulkan balik. Adjust sikit yang ni. Bukan semestinya kita dapat distributor kita terus pasang dia jadi cun tak Kita kena adjust, kita kena betulkan, kita kena counter dia. Kita ulang balik. Pasang balik rotor ni.
Okey, yang ni ngam. BMW juga di bawah. Tuan tengok dekat sini, dia dah ngam Dah ngam marking Tuan tengok dah ngam marking Okey, kalau dah ngam marking, kita ulang balik Tapi kat sini pun kita boleh tengok sebenarnya nak paling cantik dekat T ni. T ni nampak T ni. Ni. Saya ulang balik Tadi saya ada berlaku kesilapan sikit ni. Bila kita dah marking kat situ, yang ni nak marking tepat ni dua ni. Dua titik. Maksudnya titik yang ni dengan titik yang kat sini sama selari. Bila dah selari yang ni ngam tepat, dekat bawah tu nak kena ada ruang untuk advance. Tengok ni. Kita ada ruang untuk advance Jadi nanti kita boleh advance, try lah advance, rendahkan macam mana hasil dia, kita boleh dengar bunyi dia. Okey, sekarang kita pasang balik yang ni. Rotor dia. Pasang balik rotor, kita try start. Apa jadi hasil dia? Sorry tuan-tuan, saya silap tadi berkenaan yang ni Berkenaan yang ni memang betul dia tepat, tetapi sebenarnya tiang yang kat dalam tu yang nak kena betul-betul tepat. Okey, kita sekarang try start kita try Apa jadi dia, ada perubahan tak? Cuba laras sikit. Start Try rem tuan dengar tak sih? Tak ada semput dah tuan-tuan. Ke mana tu? Tak ada semput dengar hilang semput Jadi macam mana kita nak kata setiap masalah semput tu semua datang daripada karburator? Sedangkan tepek tak betul, api tak betul. Macam mana kita masalah je karburator, semput je karburator? Tak boleh macam tu tuan-tuan. Kita kena periksa satu persatu. Jadi sekarang dah nampak kat sini karburator masih, tuan-tuan tengok saya belum usik karburator. Kat sini rapat. Dia punya adjust angin ni pun masih original tuan-tuan. Saya tak usik langsung karburator ni. Nampak tak kat situ? Jadi sekarang ni kita dah betulkan tepek, kita dah set api balik, kita tukar coil ni. Jadi isu dia tu saya kata, bukan semestinya semput je karburator, semput je penapis minyak, semput je hose, tak boleh. Sedangkan benda basic ni pun tak betul. Jadi sekarang ni atas permintaan owner, dengan keadaan leaking kat sini, dia minta kita servis karburator. Kita servis sekali jalan. Sedangkan sebenarnya karburator ni tak ada masalah. Jadi nanti saya akan update macam mana selepas servis power van ni. Okey tuan-tuan. Yang pertama, van ni kita adjust step pad. Yang kedua, kita betulkan sistem api. Yang ketiga, sebab coil api ni dia tak bagus, jadi kita dah tukar. Saya ulang balik Tengok api dia sekarang selepas kita betulkan. Tengok api Ini untuk elektronik saja
Jadi kalau rasa-rasa tuan handsome tak handsome, boleh try lah pegang. Tu yang kedua ya. Yang ketiga, kita buat full service carburetor. Jadi dalam video sekarang ni saya tak ada post pasal service carburetor sebab terdahulu saya dah ada bab service carburetor. Cuma saya bagi tahu pentingnya full setting. Okey, sekarang ni kita dah service carburetor. Apa yang perlu kita buat? Kita kena masuk minyak lah sebab carburetor ni kosong ya. Pancing. Dan satu lagi, saya punya style vacuum yang saya bagi tahu sebelum ni. Dua vacuum ni saya akan buang Satu dan dua. Jadi vacuum yang saya dah buang ni saya tutup balik sistem. Tuan-tuan pun fikir, laju ke buat macam ni? Abang try abang datang Okey, sekarang kita start Lepas tu apa yang perlu kita buat? Adjust angin. Ada bunga. Okey, sekarang kita adjust timing. Inilah hasil dia tuan-tuan Ini hasilnya daripada full setting. Tuan-tuan boleh dengar sendiri, dengar siren Hasil maksimum Saya berani jamin tuan-tuan, kalau kelas dia dalam keadaan baik, owner ni sebelum dia jaga minyak hitam, saya berani jamin meter boleh lentok. Okey jadi mana yang suka video saya ni, sila subscribe dan like Jadi kadang-kadang cara penyampaian saya mungkin buatkan tuan-tuan kecil hati dengan suara saya tinggi ke, jadi saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan jumpa lagi video-video berikutnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.